Ini lebih kepada mendidik murid. Jadi saya nampak apa yang Saya memang mencintai bidang itu. Jadi saya tak tahu nak buat kerja lain. Saya memang cinta akan bidang perguruan. Saya suka dengan anak. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Mazlini binti Adnan, pensyarah kursus KPJ 3013 dan rakan-rakan yang lain. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan wawancara insan guru profesional IGP yang telah kami jalani. Wawancara IGP merupakan tugasan bagi kursus KPJ 3013 yang memerlukan wawancara 2 IGP, dan kumpulan kami telah mewawancarai seorang guru matematik iaitu Cikgu Khairunisa di kampus Sultan Azlan Shah Universiti Pendidikan Sultan Idris, seorang guru bahasa Melayu iaitu Cikgu Samshina di Sekolah Menengah Kebangsaan Proton City. Latar belakang insan guru profesional dalam bidang matematik. Jadi cikgu yang kami pilih untuk wawancara adalah Encik Khairunisa bin Ahmad ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Khai. Cikgu Khai dilahirkan di Kaiping, Perak dan mendapat pendidikan awal dan menengah negeri Jelapang Hadi, Kedah. Beliau melanjutkan pelajaran di tingkat jazah dan kursus penilaian harta tanah di Universiti Teknologi Malaysia UTM Sudaitu. Kemudian menyambung dalam kursus perguruan bahasa dan jazah KPLI Tentang Perguruan Polis. Dan sekolah pertama yang beliau belajar setelah menjadi guru adalah Sekolah Kebangsaan Sungai Besi. Peristiwa yang mendorong IGP Matematik menjadi seorang guru. Cikgu Khai kagum dan terpesona melihat kemuliaan kedua-dua ibu bapa beliau yang berguru dalam memberikan ilmu kepada murid. Cikgu Khai terpesona melihat ketabahan dan keprihatinan ibu bapa beliau dalam menyampaikan ilmu kepada anak mereka. Cikgu Syamsina binti Saleh atau mesranya dikenali sebagai Cikgu Syamsina merupakan anak jadi kelahiran negeri Melaka tapi telah lama menetap di Tanjung Malim, iaitu hampir 20 tahun kerana mengajar di sebuah sekolah di Tanjung Malim sendiri. Cikgu Syamsina telah berkahwin dan kini mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Proton City. SMK Proton City merupakan sekolah kelima Cikgu Syamsina sejak bergelar sebagai seorang pendidik. Di awal karier Cikgu Syamsina sebagai seorang guru, beliau ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor, iaitu pada tahun 1986. Beliau telah mengajar di sekolah itu selama 5 tahun sebelum berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein Semenyi, Selangor. Seterusnya, Cikgu Syamsina melanjutkan pengajian beliau di peringkat ijazah sarjana dan ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari Tanjung Malim sebelum beliau masuk ke Sekolah Menengah Proton City pada tahun 2018 sehingga kini. Peristiwa mendorong Cikgu Syamsina untuk menjadi seorang guru adalah apabila kawan-kawan Cikgu Syamsina memuji Cikgu Syamsina sebagai seorang guru. Cikgu Syamsina juga berasa suka. Ini membuatkan Cikgu lebih bersemangat ingin menjadi seorang guru. Beliau juga berasa diri beliau adalah dilahirkan sebagai seorang guru kerana beliau mahir dalam melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan pekerjaan guru. Beliau juga suka jika klien beliau adalah manusia. Beliau melihat manusia ini adalah ciptaan yang unik, perlu dibentuk sebaiknya untuk menjadi pemimpin kepada generasi yang akan datang. Ada seseorang iaitu berminat menjadi guru, sanggup berkorban, berminat menjadi guru. Kerjaya menjadi seseorang guru berbeza dengan kerjaya-kerjaya lain. Kerjaya sebagai guru banyak mendekati pelajar di sekolah. Untuk menarik perhatian dan meningkatkan minat pelajar untuk mengikuti pembelajaran di kelas, guru perlu mengikhtiarkan banyak idea untuk menjadikan suasana dalam belajar itu bersifat fleksibel. Ciri-ciri yang tidak patut ada pada seseorang guru iaitu kekurangan motivasi, tidak bermotivasi. Ciri yang pertama ialah kekurangan motivasi. Motivasi adalah sangat penting untuk seseorang guru yang masuk ke kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid. Apabila motivasi seseorang guru berkurang, suasana pembelajaran dalam bilik belajar akan menjadi tidak menarik. Dan guru tersebut perlu membina semula motivasi tersebut secepat mungkin bagi menjamin kualiti pendidikan yang disampaikan kepada murid-murid. Ciri yang kedua, tidak menepati masa. Guru perlu sentiasa menepati masa apabila tiba ke sekolah dan masuk ke kelas untuk mengajar. Masa 1 jam yang dibutuhkan untuk mengajar matematik adalah sangat berharga untuk seorang guru matematik.
ada pada seseorang guru sepanjang menceburi bidang perguruan, iaitu bijak membuat perancangan, sentiasa memanfaatkan masa. Ciri yang pertama, membuat perancangan. Guru perlu bijak membuat perancangan alat bantu mengajar yang menarik untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas seperti bahan teknologi maklumat, ICT dan bahan maujuk. Kedua, sentiasa memanfaatkan masa. Guru perlu bijak mengurus masa yang diperlukan untuk mengajar dalam kelas. Guru perlu mahir membahagikan masa untuk aktiviti induksi, pengajaran dan penutup dalam belajar. Kenapa penting yang Cikgu Kai ingin sampaikan kepada para mahasiswa yang bakal bergelar guru? Yang pertama, meningkatkan kemahiran interpersonal, mengubah personaliti kepada seseorang. Mahasiswa perlu sentiasa meningkatkan kemahiran interpersonal diri sendiri, terutama dari segi komunikasi. Beliau menekankan kepentingan meningkatkan kemahiran komunikasi dengan orang-orang sekeliling. Beliau yakin kemahiran ini dapat dibentuk melalui pergaulan di universiti. Nasihat yang kedua ialah mengubah personaliti kepada seseorang guru. Mahasiswa yang bakal menjadi guru perlu mengubah personaliti mereka kepada seorang guru dari aspek-aspek seperti pemakaian, cara pergaulan dan watak diri. Sina berpendapat bahawa antara ciri yang perlu hadir adalah seseorang tersebut haruslah mencintai bidang perguruan yang diceburi. Guru harus memiliki semangat yang baru setiap hari bersama-sama pelajar untuk memupuk semangat perguruan di dalam diri. Seterusnya, Cikgu Syamsina juga menyatakan seseorang itu harus bersedia mencintai klien bagi pekerjaannya. Sebagai contoh, bagi bidang perguruan, klien adalah pelajar itu sendiri. Yang tidak patut ada pada seseorang individu sebelum menceburi bidang perguruan adalah bersikap sombong dan memiliki perasaan bangga diri yang melampau terhadap orang sekeliling. Hal ini demikian, Cikgu Syamsina berpendapat bahawa individu yang memiliki ciri tersebut sukar menerima ilmu yang baharu dalam diri untuk mengalami perubahan. Ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang guru sepanjang menceburi bidang perguruan adalah perasaan kecintaan dan empati terhadap pelajar dan semasa bekerja. Perkara ini merujuk kepada hubungan yang erat antara pelajar dan guru sendiri yang mementingkan elemen kefahaman antara satu sama lain. Akhir sekali, nasihat yang diberikan oleh Cikgu Syamsina kepada mahasiswa yang bakal menjadi guru adalah untuk menjadi guru yang mencintai profesion, bahkan menurunkan ego terhadap anak-anak murid. Ini disebabkan guru yang menyayangi pekerjaannya akan sanggup berubah demi anak-anak muridnya untuk berjaya. Cikgu Khairul menggalakkan kepelbagaian kaedah pengajaran dalam bidik darjah supaya pelajar yang cemerlang, sederhana dan lemah dapat mengikuti pembelajaran dalam kelas secara seronok dan berkesan. Cikgu Syamsina pula menunjukkan kesyukuran terhadap perkembangan murid dari segi akademik hanya dalam tahap yang Dari segi atribut kolaboratif, Cikgu Khairul, beliau mempercayai bahawa guru merupakan teladan kepada murid-murid dan murid-murid mempelajari sikap positif dan tingkah laku yang baik daripada guru sendiri. Dalam wawancara bersama Cikgu Syamsina, beliau merupakan guru yang berfikiran terbuka kerana beliau tidak bersikap sombong dengan murid-murid tingkatan 6 yang berumur 18 hingga 20 tahun walaupun beliau sudah 38 tahun berkecimpung dalam bidang perguruan. Perbezaan yang pertama dapat dilihat daripada kedua-dua IGP yang telah diwawancara adalah dari segi cara penghujaan. Cikgu Khairul adalah lebih kepada berbentuk fakta dan mempunyai susunan hujah yang teratur. Hal ini bertepatan dengan subjek yang beliau ajar iaitu matematik. Manakala Cikgu Syamsina pula adalah berbentuk puitis, beliau amat mementingkan gaya bahasa yang baik, tata bahasa dan susunan ayat yang betul. Nada pertuturan Cikgu Khairul adalah berbentuk tenang dan tidak mempunyai pelbagai intonasi suara yang banyak dalam pertuturan. Nada pertuturan ini mencerminkan kepribadian Cikgu Khairul yang mempunyai nilai rasionalisme dalam bidang matematik. Manakala Cikgu Syamsina mempunyai intonasi suara yang pelbagai dalam hujah sepanjang wawancara dijalankan. Intonasi suara ini mendampak daya menarik terhadap murid terhadap pengajaran Cikgu Syamsina sebagai seorang guru bahasa. Oleh bentuk, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua-dua IGP, Cikgu Khairul Nizam bin Ahmad dan Cikgu Syamsina binti Saleh atas kesudian kedua orang IGP untuk berkongsikan begitu banyak pengalaman dan pendapat penting serta nasihat kepada kumpulan kami untuk terus merajui bidang keguruan dan pendidikan bahkan menyelesaikan pesan kursus KPG 3013 insan guru profesional. Dalam wawancara ini, kumpulan kami menerima banyak input yang berguna dan nasihat yang membina daripada kedua-dua IGP untuk membantu kami membentuk kepribadian dan kemahiran dalam perguruan sebelum menjadi seorang insan guru profesional pada masa hadapan. Melalui wawancara ini, kumpulan kami dapat melihat kesamaan dan perbezaan atribut kepribadian kedua-dua orang IGP berdasarkan model IGP UPSI dan persamaan dan perbezaan IGP ini mendedahkan kami kepada jenis-jenis IGP dalam bidang pendidikan. Walaupun kedua-dua mereka merupakan warga pendidik, namun personaliti dan atribut kepribadian yang berbeza menunjukkan kedua-dua IGP mempunyai kewatakan dan keunikan tersendiri.